الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. Suratul Muzammil. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, mengatur setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah di atas limpahan kurnia dan inayahnya serta keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, bersyukur kita kerana kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan, kita akan membicarakan ataupun kita akan berbincang. InsyaAllah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan, muslimin muslimat serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah bersama kita membincangkan berkaitan satu tajuk, iaitu tajuk yang cukup famous ataupun tajuk yang cukup penting. Yang ini tajuk yang cukup yang memberi keutamaan kepada kita, lebih-lebih lagi kepada kita sebagai orang Islam. Tidak lain tidak bukan iaitu insya-Allah pada malam ni tuan-tuan, kita akan bincangkan berkaitan dengan tahsinul Quran. Iaitu saya fokus kepada tahsinu surah Al-Fatihah. InsyaAllah tuan-tuan yang berkelampangan dan sedang menonton ataupun bersama-sama dengan saya pada malam ini, insyaAllah kita sama-sama berkongsi berkaitan dengan Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang mana belum solat Isya, jadi cepat-cepatlah solat menunaikan kefarduan yang diberikan oleh Allah, yang disuruh oleh Allah, yang disarankan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau sekiranya kita melaksanakan solat di awal waktu, mudah-mudahan Allah Taala permudahkan urusan kita. Allah Taala memperelokkan kehidupan kita. Allah Taala mengampunkan dosa kita. Insya-Allah. Yang lebih penting sekali, Allah Taala menyayangi kita dan Allah Taala memberi kebahagiaan kepada kita dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni insya-Allah sama-sama kita menghayati ataupun mendengar iaitu tahsinul Fatihah, iaitu surah Al-Fatihah. Baik tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya yang mulia, yang berbunyi di dalam matan dalam bahasa Arabnya, iaitu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sebut sebaik-baik
di kalangan kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran. Sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempelajari ilmu Al-Quran. Dan dalam masa yang sama, dia bukan sahaja mempelajari, bahkan dia sehinggakan dia sanggup sanggup mengambil masa, sanggup bertukar lumus, sanggup mengorbankan masa dia, sanggup mengorbankan segala-galanya hanyalah untuk mengajar kepada orang lain, mengajar kepada manusia-manusia di luar. InsyaAllah tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, InsyaAllah kita mulakan perbincangan kita pada malam ni, kuliah berkaitan dengan surah Al-Fatihah ni. Bersama kita baca surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan boleh tuan-tuan buka Al-Quran, tengok surah Al-Fatihah. Malam ni hanya sekadar surah Al-Fatihah. Walaupun hanya sekadar surah Al-Fatihah, sebenarnya tuan-tuan, surah Al-Fatihah ni merupakan adalah salah satu daripada surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebelum ada tu, Al-Quran ini tuan-tuan, dia mempunyai 114 surah. Sebelum kita pergi kepada surah Al-Fatihah tu, saya nak beritahu untuk berkongsi dan menceritakan kepada diri saya sendiri yang dhaif ini, kepada hadirat dan muslimin muslimat yang berada di live saya pada malam ini, supaya mudah-mudahan Allah Taala memberi keberkatan, Allah Taala memberi hidayah, Allah Taala memberi kebahagiaan, Allah Taala memberi keampunan. Asbab apa? Asbab kita mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah, kita baca daripada ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir. Surah Al-Fatihah ni mempunyai 7 ayat sahaja. 7 ayat. Bilangan ayat dia mempunyai 7. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita baca. Baik, tuan-tuan boleh buka Al-Quran, cari surah Al-Fatihah. Okey, baik tuan-tuan, insya-Allah sama-sama kita membaca bersama saya, dan sama-sama kita mempelajari ataupun kita belajar dan kita mengetahui bagaimana cara untuk mentahsinul Quran, mentahsinul Fatihah, iaitu bagaimana cara untuk kita memperelokkan. Tahsin ni memperelokkan, ataupun kita mempercantikkan bacaan surah Al-Fatihah kita. InsyaAllah tuan-tuan, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita sudah selesai membaca ayat suci Al-Quranul Karim, iaitu daripada surah Al-Fatihah, bermula daripada ayat 1 hingga ayat 7. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat menghabiskan baca ayat suci Al-Quran surah Al-Fatihah dengan sama-sama, dengan menghayatinya, dengan menjaga hurufnya, dengan memperelokkan sebutan huruf, dengan memperelokkan tajwidnya dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi surah Al-Fatihah ni tuan-tuan sangat-sangat penting. Kerana apa? Kerana surah Al-Fatihah ini dia membawa kepada dia menjadikan sebagai syarat sah ataupun batal solat kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana surah Al-Fatihah ini Rasulullah sebut di dalam hadisnya yang lain. Siapa-siapa yang solat, siapa-siapa yang solat 5 waktu, solat Zuhur, baik, solat Asar, solat Maghrib, solat Isyak, solat Subuh, hatta dia solat solat sunat sekalipun, solat sunat duha baik, solat sunat hajat, sunat tahajud, sunat taubat dan pelbagai-bagai lagi sunat. Jadi apabila mereka solat, tuan-tuan, apabila kita solat, orang Islam, tidak sama ada dia muslimin, sama ada dia orang lelaki yang beriman kepada Allah, sama ada juga dia orang yang muslimat, iaitu beriman kepada Allah, iaitu dari segi di kalangan wanita. Tidak lain tidak bukan tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu taala, maka kita kena jaga. Kita kena perelokkan. Kita kena baca biar betul-betul supaya dia boleh memberi kesempurnaan ataupun boleh memperelokkan solat kita. Kalau sekiranya kita baca surah Al-Fatihah ni kita baca ikut dan, kita baca ikut dan, mengikut hawa nafsu kita. So maka dia boleh menjadikan solat kita itu tidak sempurna, boleh menjadikan solat kita itu batal. Kenapa? Kerana kita tidak menjaga, tidak membaca Al-Quran, tidak membaca surah Al-Fatihah dengan jelas dan betul, berlandaskan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sekejap tadi kita dah baca surah Al-Fatihah. Fatihah ini merupakan satu rukun, merupakan rukun dalam solat. Dia panggil rukun qauli. Iaitu rukun dia mesti kena baca dengan kuat. Kuat ni ada perbahasan daripada ulama-ulama fiqh, iaitu baca dengan kuat maksud dia biar kita boleh dengar kepada telinga kita sendiri, tuan-tuan. Sebagai contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu maksud dia, itu cara kaedah. Bila jangan kita baca dalam hati. Senyap, mulut pun tak bergerak, kita baca dalam hati. Adapun kita baca bergerak mulut saja tapi tak keluar suara. Tidak menjelaskan, tidak tahu dia baca surah Al-Fatihah ke baca surah apa. Sedangkan Al-Fatihah itu rukun. Bila rukun dikatakan adalah wajib kita kena memperelokkan ataupun kita kena baca dengan mengeluarkan suara, jangan terlampau nyaring, jangan terlampau kuat, dan jangan terlampau diam, dan jangan terlampau slow sangat, dan jangan baca dalam hati. Siapa-siapa baca Al-Quran di dalam hati, selama mana kita solat dah, lama dah kita solat, selama 20 tahun, selama 30 tahun, selama 40 tahun, 50 tahun sekalipun kita solat, surah Al-Fatihah je pun ustaz. Apa surah Al-Fatihah mudah? Mudah. Kalau kita tidak belajar tuan-tuan, kalau kita tidak menuntut ilmu, kalau kita tidak mempelajari ilmu berkaitan dengan khusus
takhassus berkaitan dengan Al-Quranul Karim, iaitu lebih-lebih lagi surah Al-Fatihah. Malam ni tuan-tuan, cukup-cukup bersemangat, kita rasa biar kita rasa kita nak belajar. Biar kita rasa suka, biar kita rasa minat untuk mempelajari. Kerana apa? Selama bagaimana kita nak tahu betul ataupun salah kita baca surah Al-Fatihah. Selama kita semaya 20 tahun. Ada yang baca dengan surah Al-Fatihah dengan ikut dahnya baca. Dengan hurufnya tidak jelas. Dengan tidak memperbetulkan huruf dia. Tidak memperelokkan makharijul huruf. Iaitu cara untuk nak mengeluarkan huruf. Bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam, ragam, pelbagai-pelbagai cara ataupun kaedah yang ditonjolkan dan dibaca oleh orang. Itu orang yang semaya, kita. Manusia macam-macam baca surah Fatihah. Jadi malam ni tuan-tuan, kita berkesempatan. Allah Ta'ala bagi kepada kita ruang, masa sama-sama kita belajar untuk, bukan nak sama-sama kita belajar dan kita mengajar orang lain. Sama-sama kita belajar untuk diri kita dan anak isteri kita. Kita ajar macam mana. Kita dengar. Mari kakak, mari belajar. Mari baca Al-Fatihah. Kita ajar Al-Fatihah. Panggil sayang, wahai isteriku, mari kita belajar surah Al-Fatihah. Mari kita belajar. Kita ajak. Kita belajar untuk diri kita sendiri. Ini adalah fardu, yang perkara yang wajib kita kena belajar. Kalau siapa-siapa yang solat tapi dia tidak belajar surah Al-Fatihah, tidak belajar cara baca dengan betul, tidak belajar cara baca dengan mengikut ilmu tajwid yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sia-sia kita solat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, mari kita tengok daripada ayat yang pertama. Okey, baik, sebagaimana yang kita baca tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia panggil al-isti'adzah. Baik, al-isti'adzah ni apa dia hukum kalau kita baca dalam semaya pun kita boleh baca, tapi baca dengan perlahan. Jangan baca kuat. Jangan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Contoh, tu imam pun tak boleh baca macam tu, kuat. Apatah kita makmum, apakah kita baca kat rumah pun tak boleh baca kuat, dekat mana pun tu imam, hatta tu imam sendiri pun tak boleh baca, makmum, dan kita baca kat rumah tidak boleh baca. Kenapa? Kerana isti'azah ini adalah hukum dia sunat saja kita baca. Baik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi sunat-sunat pun kita baca dengan betul lah. Jangan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selama mana kita hidup Allah, kita baca macam tu. Betulkah kita baca? Kalau kita nak baca, kita baca dengan betul, baru kita dapat pahala sunat. Kalau kita baca aja, baca tanpa kita mempelajari, tanpa kita mengetahui cara bacaan huruf alifnya macam mana, huruf hamzahnya macam mana, huruf ainnya macam mana, huruf ba-nya macam mana. Huruf-huruf ni yang kita perlu jaga tuan-tuan. Lebih-lebih lagi dalam surah Al-Fatihah. InsyaAllah tuan-tuan. Kita minum air dulu sekejap. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi kita terus kepada bacaan daripada surah Al-Fatihah. Hari ini kita belajar berkaitan dengan cara sebutan huruf, bermula daripada ayat yang pertama surah Al-Fatihah hingga ayat yang ke-7 surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kalau tuan-tuan dah mahir, jadikan sebagai pengajaran kepada kita, sebagai peringatan kepada kita. Kita sama-sama berkongsi, kita sama-sama belajar tuan-tuan yang rahmati Allah SWT. Okey, baik. Bermula daripada ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bermula daripada huruf ba. Ba, sin, mim. Okey, bermula ba. Ba ni tuan-tuan, kita kena baca biar jelas huruf dia. Ba ni dia panggil harfu syafatain, iaitu salah satu daripada huruf yang mengeluarkan di bibir. Jangan kita baca
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ba jelaskan huruf ba tuan-tuan. Biar dengar, biar kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Huruf ba jelaskan tuan-tuan. Okey, huruf sin. Huruf sin tuan-tuan jangan kita buat tebal. Jangan cara sebut tahbir. Cara untuk menyebut huruf sin jangan kita sebut dengan apa nama kembung ni pipi kita bis gemuk kan ni nampak gelombang pada pipi kita. Jangan sebut macam tu. Huruf sin adalah huruf dia panggil huruf saktah. Dia panggil hathahu syakhsun sakat, iaitu huruf yang kena mesti keluar angin sedikit. Dan huruf sin kita kena senyum. Jangan sebut Bismillah. Cara sebutan dia yang tepat yang diajar oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang saya belajar dengan tok guru saya iaitu Syekh Abdul Azim bin Sya'ban bin As-Sultan Al-Masri, iaitu tok guru saya yang telah kembali ke rahmatullah ta'ala, telah meninggal dunia pada tahun 2012-2013. Jadi alhamdulillah saya sempat belajar dengan dia talaqi Al-Quranul Karim. Jadi mudah-mudahan asbab kita belajar Al-Quran pada malam ni, asbab tuan-tuan dengar, insya-Allah asbab itu asbab kita mempelajari Al-Quran daripada Syekh Abdul Aziz Sya'ban. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita baca Al-Quran dengan betul. Mudah-mudahan kita baca Al-Quran tu macam ni sebutan dia. Huruf ba tuan-tuan sebut betul-betul. B jangan Bismillah. Salah. Sebut Bismillah. Bismillahirrahman. Okey, huruf ba jelaskan huruf ba. Huruf sin kena senyum dan kena keluar angin. Jangan tukar dengan huruf jangan kita bertukar dengan huruf sa. Kalau huruf sa bis huruf sa. Tapi ramai yang baca macam tu. Jangan kita baca macam tu. Huruf sin tok guru saya ajar iaitu huruf sin cara sebutan dia kena sebut senyum dan keluarkan angin. Itu baru huruf sin. Makharijul huruf yang tepat. Cara sebutan huruf sin yang paling tepat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tok guru saya ajar. Bis biarlah kita rasa muka kita buruklah. Huduhlah. Kita rasa kenapa muka kita macam tu? Berkedut. Macam itulah kita cara nak sebut untuk nak mengeluarkan sebutan huruf yang tepat. Bismillah. Lam tu lam ha, Allah tu kena bagi dia tasydid. Tasydid ni kena jaga tuan-tuan. Tasydid kena jaga. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita nak baca cepat, walaupun kita nak baca dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha dia ada beza dengan huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Huruf ra pula, pada huruf ra tuan-tuan kena tasydidkan. Biar kita seolah-olah macam huruf ra tu, kenapa dia ada tasydid? Seolah-olah dia macam dia ada dua huruf ra di situ. Dia bermula daripada ra mati dan ra hidup. Dalam kaedah lain dia panggil ra mati, ra hidup tu dia panggil sebagai ilmu aruk wal qafiyah. Tu ilmu aruk. Ilmu maksud dia ilmu nak menceraikan huruf-huruf. Jadi pada malam ni kita tumpu kepada surah Al-Fatihah, iaitu huruf. Kita sebut huruf tu biar betul tuan-tuan. InsyaAllah solat kita akan jadi rasa sedap kita sembahyang. Kita rasa halawah, kita rasa manis sembahyang. Kita rasa khusyuk dalam sembahyang. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bersabdu tuan. Jangan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Huruf ha. Huruf ha jangan baca dengan tebal. Huruf ha kena baca dengan nipis tuan-tuan.
biar keluar angin. Dia huruf hathahu syakhsun sakat, iaitu huruf saktah. Baik. Huruf ha biar keluar angin. Ha. Kita belajar, kita praktis. Praktis make a perfect. Maksud dia kita praktis, baru kita boleh kesempurnaan, baru kita rasa. Bukan hari ni yang kita dengar ni sebagai ilmu, peringatan kepada kita supaya kita boleh buat. Macam ni kita belajar. Jadi tuan-tuan, saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan macam mana cara sebutan huruf yang saya belajar dengan syekh saya, dengan tok guru saya. Begitulah saya ajar kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kebarakah kepada kita semua dalam mempelajari Al-Quran pada malam ini. Baik, ar-ra, huruf ra. Okey, tuan-tuan kena sadu. Baik, ar-ra, ar-rah. Huruf ha kena keluar angin. Baca surah Al-Fatihah pun kena keluar angin lah, baca dalam sembahyang. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Yang tu salah. Ataupun boleh menyebabkan batal sembahyang kita. Kalau tidak batal pun boleh menyebabkan kepada kurangnya pahala dalam kita sembahyang. Pahala solat tu kurang. Kerana apa? Kerana kita baca surah Al-Fatihah tu tidak tepat huruf dia. Baik, jangan kita bertukar dengan huruf ha dengan huruf ha. Huruf ha. Ha bulat. Ha bulat dengan ni ha pedas. Okey. Huruf ha terbuka ni dia kena baca dengan keluarkan angin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirrahim. Yang salah Ar-Rahim. Salah sebab dia tak senyum. Disebut huruf ha. Salah, maka batal sembahyang kita. Kalau kita bertukar huruf tuan-tuan, jangan main-main. Kalau kita bertukar huruf selama ni kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Selama mana kita solat tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu supaya Allah Taala memberi kepada kita hati yang terbuka untuk kita belajar, memberi kepada kita kekuatan, memberi kepada kita keinsafan, memberi kepada kita keampunan. Kita baca Allah Tuhan, ya Allah ya Tuhan aku baca selama ni baca huruf ha jadi huruf ha. Jangan kita baca macam tu tuan-tuan. So kita ubah dah. Tak apa, tak ada masalah, kita ubah, kita belajar cara untuk sebut supaya kita sembahyang kita sah. Kalau tidak 40 tahun kita sembahyang, 20 tahun kita sembahyang tapi kita baca surah Al-Fatihah pun salah, masya-Allah tabarakallah, kita tak belajar, maka sia-sialah kita. Soalan macam kita semaya saja-saja. Sebab surah Al-Fatihah ni rukun. Kena baca dengan betul. Kenapa saya tekankan, saya tegaskan ke sini? Kerana surah Al-Fatihah merupakan rukun. Kalau sekiranya kita solat apa sekalipun, kita solat wajib, solat sunat baik, solat apa-apa sekalipun, kita semaya Al-Fatihah wajib kena baca. Dan kena baca dengan tepat, kena baca dengan betul. Bukan bermakna kita baca dengan merdu, dengan sedap. Tidak. Tidak disarankan macam tu. Kita dibaca dengan betul huruf dia. Maksud dia tak bertukar. Ha dengan ha tak bertukar. Jadi alhamdulillah. Itu sahaja. Baik. Ar-Rahman, Ar-Ra. Dengung. Jangan Ar-Rahman. Bagi dia dengun syiddah, sabdu atas ra tu. Jangan cepat, jangan logat tuan-tuan baca. Dan sembahyang jangan baca dengan logat. Baca dengan bagikan kepadanya makharijul huruf, hak huruf dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa saya baca macam tu? Huruf ra kena baca dengan muncul mulut. Huruf ha dia kena keluarkan angin. Huruf mim dia kena baca jelas, biar kita boleh sebut huruf tu dengan jelas. Satu-satu kita dengar. Walaupun kita baca dalam sembahyang tu baca sembahyang sir, sembahyang dalam keadaan sembahyang zuhur, contoh sembahyang perlahan. Jangan kita baca dalam hati. Jangan kita baca tak bunyi suara. Batal sembahyang kita.
Kena beringat tuan-tuan. Ini bukan perkara main-main. Ini benda yang sangat penting. Al-muhim jiddan. Muhim jiddan semasa kita nak semaya. Jadi semaya ni kalau kita tak semaya dengan betul tuan-tuan, baik kita baca Al-Fatihah pun kita tak malas nak belajar Al-Fatihah. Kita tak tahu Al-Fatihah tu apa. Kita tak tahu rukun semaya ni apa. Masya Allah tabarakallah. Lebih-lebih lagi mereka tak solat. Allah, masya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga keluarga kita semoga keluarga kita keluarga yang cinta kepada solat, keluarga yang cinta kepada Al-Quran, baca Al-Quran dan sebagainya. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Him. Maliki yaumiddin. Okey, huruf mim biasa. Huruf mim ni kita tak tukar dah dengan huruf mana. Sama ada sebutan huruf yang ke arah uslub Arab ataupun uslub Melayu, tak ada masalah. Jadi kita baca dengan betul huruf tu. Maliki. Jangan huruf kaf baca dengan huruf qaf. Salah. Batal sembahyang kita. Maliki. Kita baca. Apa nak kita bagi tahu? Kita cakap kenapa baca maliki? Sebab memang huruf kaf ni kena baca macam tu. Tu salah. Itu ilmu salah tu. Huruf kaf dia huruf yang berangin. Tapi bila dia hidup, dia tidak boleh keluarkan angin sangat-sangat. Jangan keluarkan angin banyak-banyak. Sikit saja. Maliki. Jangan maliki. Salah. Yang betul maliki yau. Munculkan mulut huruf waw. Itu kaedah dia. Maliki yau. Kenapa kena muncul mulut? Sebab huruf waw. Dan di sini dia panggil maklin. Maka dia kena muncul mulut tu sebabnya kita nak suruh dia tu maklin. Maksud dia nak suruh huruf waw tu dia jadi lin, iaitu lembut. Jangan maliki yaumiddin. Tak ada masalah baca macam tu, cuma perlembutkan sikit. Tak tukar dah dengan huruf-huruf lain. Tak ada masalah tuan-tuan. Maliki kalau boleh munculkan mulut tuan-tuan. Kalau orang cakap, member kita cakap Allah teruknya mulut hang muncul macam tu. Betul lah, aku belajar macam tu. Macam tu sebutan huruf. Kita jangan. Sebab tu kalau kita tengok orang tilawah Al-Quran, kita tengok orang menghafal Al-Quran, kita tengok mulut dia macam mana. Dia nak mengeluarkan huruf itu dengan begitu tepat. Dia nak suruh biar huruf tu, biarlah. Maksud dia mulut dia macam tu sengit ke, ataupun senyum ke, muncul. Kita baca Quran ni tuan-tuan, dia ada kaedah dia. Dia ada muncul mulut ada. Senyum ada. Sengit mulut pun ada. Bila mana kita sebut sengit mulut, ada huruf-huruf dia. Bila mana kita sebut huruf yang muncul mulut, ada huruf dia. Dan bila mana kita nak sebut, kita kena senyum. Kalau kita tak senyum, maka tak tepatlah huruf dia. Itu ilmu-ilmu. Okey, baik tuan-tuan. Okey, kita teruskan kepada ayat yang seterusnya. Maliki yaumiddin. Middin. Kena tekankan sikit kepada huruf dal. Kenapa dipanggil di sini huruf dal dia akan jadi ad-din ni dia jadi alif lam syamsiah. Maksud dia alif lam syamsiah ni dia kita kena huruf yang bersabda. Kalimah yang bersabda maka kita kena middin. Kena tekan sikit. Kepala kita bergerak sikit. Tu cara kita baca. Jangan duduk saja. Maliki yaumiddin. Baca gitu. Maliki yaumiddin. Kerasnya kita baca. Baik, cara baca maliki yaumiddin. Huruf baris bawah tuan-tuan, satu ilmu yang mana Tok Guru saya ajar. Sama-sama kita menghayati, mendengar, melihat laf ini dan mendengar supaya kita dapat membezakan bacaan kita selama ni, supaya kita dapat memperbetulkan bacaan ayat suci Al-Quran Karim, lebih-lebih lagi surah Al-Fatihah.
Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Okay, maliki yaumiddin. Senyum mulut. Kenapa? Kerana huruf da itu baris di bawah. Baris kasrah dipanggil. Ataupun baris di bawah. Okay, baik. Habis itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, huruf iya. Huruf alif jangan sebut alif bawah i, tuan-tuan. Jangan kita baca alif bawah e. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Na'budu ni yang paling best sekali. Yang ni kalimah ini yang paling terbaik sekali, paling susah sekali dan paling ramai yang sebut macam-macam macam-macam style, tuan-tuan. Jadi saya bagi contoh. Pertama, ada di antara kita yang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia rasa sedap dah. Dia rasa betul dah. Malah dah aku belajar. Cukup dah. Aku baca, ya Allah, aku semaya 5 kali sehari dengan sunatnya aku baca. Kita baca macam tu. Dia kata, dia berasa diri dia tu dah baik dah baca. Tak perlu belajar dah. Masya Allah, tabarakallah. Sedangkan ulama-ulama pun mempelajari begitu banyak. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi pun mempelajari, baca tiap-tiap hari dan mereka belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena baca dengan betul, tuan-tuan. Ada baca macam-macam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada pun baca dengan huruf sa. Huruf sin dia jadi huruf sa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Tu salah. Berhati-hati tuan bila kita membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi kita nak semaya. Dalam semaya, tuan-tuan, ya Allah, kalau kita baca ikut dah, kita tak belajar, tuan-tuan, maka sia-sialah solat kita. Kerana tak sah. Allah, aku semaya banyak kali dah. Ya Allah, aku semaya banyak kali dah, tapi tak tahu sama ada sah ataupun tidak sah. Kenapa? Kan kita tak belajar. Kerana kita tidak belajar. Kita tidak ambil masa untuk nak kita belajar. Jadi malam ni, tuan-tuan, sedikit perkongsian daripada saya, iaitu berkaitan dengan kita belajar bagaimana cara untuk membaca Al-Fatihah. Itu bukan nak suruh sedap, bukan nak suruh merdu, bukan nak suruh tu, cuma nak perelokkan biar kita baca Al-Quran tu huruf tu tidak bertukar. Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puak Su pun ada tu. Puak Su pun ada tu. Beres Puak Su. Puak Su ada tu. Baik. Terima kasih Pak Su. Share Pak Su. InsyaAllah kita sama-sama belajar. Kerana ilmu agama ni kalau kita tak belajar, tidak ada dia. Kalau kita tidak belajar dengan secara langsung macam ni, dengan live-nya baik ataupun dengan talaki. Kenapa kita live, tuan-tuan? Kerana sekarang ni lockdown. Kerana ada wabak. Disebabkan wabak tu, bukan disebabkan wabak tu berhentinya ilmu yang kita nak sampaikan. Berhentinya agama, berhentinya dakwah, berhentinya segala-galanya, berhentinya solat, berhentinya apa? Sebab apa? Kita kata, tak boleh nak semaya di masjid. Kalau tidak, boleh ikut imam je baca. Imam baca macam tu, kita ikut je. Kita ikut terus. Imam baca Fatihah, kita baca terus. Maka, kita kena baca sendiri. Kita kena baca biar habis imam dulu baca. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik. Sambung lagi ayat. Cuma iyyaka ni saya nak perelokkan sikit. Ada macam-macam kaedah baca. Macam-macam style kita baca. Iya. Betul lah dia. Atas huruf ya tu dia bersabdu, tuan-tuan. Tapi tidak semestinya bersabdu itu kita kena tekankan dia terlampau kuat. Iya. Yang saya belajar dengan tok guru saya, iaitu Syekh Abdul Aziz Sya'ban Al-Masri. Dia ajar huruf iya tu kita layan sahaja, tapi kita seolah macam kita perlambatkan dia. Kenapa? Kerana kita nak bagi kepada dia hak sabdu tu. Iya. Layan sahaja. Al-Quran ni kita kena layan, tuan-tuan. Jangan baca dengan Al-Quran ni kalau kita baca dengan ikut dal kita akan rasa jemu. Kalau kita berasa kita baca dengan nada
dengan nada yang tidak yang nada yang elok, tapi kita baca Al-Quran dengan sebutan huruf yang betul, dengan kita mempelajarinya, insya-Allah kita akan berasa khusyuk dalam sembahyang tuan-tuan. Kita rasa ya Allah sukanya nak baca Quran. Berarti kita tak suka baca Al-Quran kenapa? Kita tak tahu. Kita tak tahu ikut dah baca. Yang panjang kita baca pendek, yang tak dengung kita baca dengung, yang nipis kita baca tebal, yang sabdu kita baca tak sabdu, huruf sin kita baca huruf sad, huruf ain, huruf dalam hidung kita baca di luar mulut, huruf halqun kita baca tu, huruf izhar, huruf ikhfa. Ya Allah ya Tuhan, masya-Allah tabarakallah. Ya Allah, ya salam. Maksudnya banyak sangat-sangat ilmu Al-Quran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Rasulullah ajar Al-Quran ni kenapa? Kerana ilmu Al-Quran ni bukan setakat dia boleh menolong kita, bahkan kita belajar dia dapat pahala, kita baca dia dapat pahala. Ya Allah, dan yang paling penting sekali Al-Quran tuan-tuan, dia boleh boleh membentengkan diri kita di akhirat nanti. Semasa kita dia boleh membantu kita, menolong kita, menyelamatkan kita daripada kita dihumban dekat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sebab kita mempelajari Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, baik. Boleh boleh ikut boleh nampak. Okey. Jadi tuan-tuan boleh komen situ kalau sekiranya nak tanya berkaitan dengan huruf macam mana baca. Malam ni saya fokus kepada tahsinul Fatihah. Saya nak fokus kepada huruf saja. Kerana banyak di luar sana, banyak di antara kita, lebih-lebih lagi kita nak mengetahui bagaimana cara sebutan huruf yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan kita kena belajar. Belajar dengan talaki, dengan syekh-syekh. Belajar, kita kena belajar. Belajar. Wajib belajar tuan-tuan. Belajar Al-Quran ni wajib. Sebab apa? Al-Quran ni hukum dia mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran ini adalah kita belajar tentang ilmu-ilmu Al-Quran adalah fardu kifayah. Kenapa? Kalau seorang dah belajar ilmu Al-Quran, dia boleh ajar orang lain. Itu fardu kifayah. Dan adapun kita mempelajari cara baca Al-Quran dengan bertajwid. Apabila seorang itu nak membaca Al-Quran, apabila seorang iza qari Al-Quran, iza yaqra'ul Quran, hendaklah dia baca Al-Quran dengan bitartil, iaitu dengan tajwid. Bukan baca ikut dah. Wajib, fardu ain kepada semua. Maksud dia wajibun ala kulli muslimin wa muslimat. Apa dia? Mempelajari ilmu tajwid semasa dia nak baca Al-Quran. Baca Al-Quran bukan ikut dan dengan kita baca ikut nafsu kita. Tidak tuan-tuan, salah. Kerana Al-Quran ini, ya Allah, banyak tuan-tuan. Ilmu dalam Al-Quran memang begitu banyak. Mempelajari ilmu Al-Quran banyak Allah dengan hukum tajwidnya, dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran ini ada sebuah ya Allah ya Tuhan kami, ada sebuah Masya Allah tabarakallah, ada sebuah ilmu agama, ada sebuah ilmu, ada sebuah, maksud dia ada ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dia merangkumi duniawi dan ukhrawi. Bukan biasa-biasa Al-Quran tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, kita sambung. Tersambung sikit. Iyyaka na'budu. Iyyaka. Tuan-tuan tengok mulut saya. Iyyaka. Jangan kita baca Quran tak buka mulut. Ada baca Quran tak buka mulut. Selamba dibaca. Iyyaka. Baca Al-Quran ni tuan-tuan, kalau kita nak biar bersungguh-sungguh. Baca dengan biar kita berasa kita baca tu biar siapa nak peluh, biar keluar peluh. Maksud dia kita bersungguh-sungguh untuk menghayati, untuk mempelajari, untuk mempraktik macam mana cara untuk kita membaca Al-Quran, iaitu huruf-huruf yang kita nak bagi hak dia biar betul. Bukan ikut dam. Orang baca belagu, kita nak baca belagu. Orang baca banyak, kita nak baca ikut dia. Tapi kita tidak mempelajari. Ni baca ikut dah ni. Tak, dengungnya tidak ada, panjangnya tidak, hurufnya ya Allah lebih-lebih lagi tuan-tuan. Pada malam ni kita kena menjaga huruf, makharijul huruf. Baik, iyyaka. Boleh sebut. Iyyaka. Bukan iyyaka. Tak buka mulut. Contoh, iyyaka. Kita kena baca. Bukan gitu. Kita kena baca biar buka mulut. Maksud dia semangat sikit. Usaha untuk kita buka mulut. Iyyaka. Tengok. Mulut saya jadi sengit.
Boleh je saya baca tak sengit. Tapi macam itulah kaedah untuk kita nak menyebut huruf ya, huruf kaf. Faham tak? Kena sengitkan mulut. Biarlah huruf pun, tapi yang penting kita belajar. Yang penting kita sebut huruf tu betul. Jangan kita ikut-ikut orang. Jangan kita tak belajar tuan-tuan. Lebih-lebih lagi sekarang di akhir zaman. Belajar tuan-tuan. Belajar. Kita belajar. Biar kita semaya tu biar sah semaya kita. Bukan kita semaya, Tuhan tu semaya, kita semaya. Tapi surah Al-Fatihah kita tidak jaga. Kita baca mengikut dan. Kita baca ikut nafsu kita. Kita baca ikut panjang tak tahu mana. Hukum hakam tak tahu mana. Bertukarnya huruf. Huruf ha yang sebut ha. Huruf lam. Ia hidupkan huruf lam. Dengan ada satu kaedah. Ada segelintir daripada kita. Ada kita sebutlah. Kita sendirilah. Alhamdu. Alhamdu. Kita hidupkan huruf lam. Sedangkan huruf lam tu mati. Kalau kita tak perasan, kita tak puasa, tuan-tuan. Ada yang kita ada yang mana kita sebut huruf Bismillahirrahmanirrahim. Ni tu sebab apa dia kena sisihkan mulut. Maksud dia kita kena buka mulut kerana kita nak bagi hak pada baris bawah. Kalau kita tak bagi hak pada baris bawah, tuan-tuan, maka dia akan jadi, kalau kita baca cepat, tuan-tuan perasan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan hayati, tuan-tuan perhati betul-betul, teliti betul-betul, dia akan jadi nak jadi kepada baris nun. Bismillahirrahmanirrahim. Seolah macam kita sebut huruf ni, sebab huruf ni kita sebut dengan muncul mulut. Sedangkan huruf ni kena sebut. Saya belajar dengan tok guru saya, dia sebut gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nira. Bukan nira. Tidak. Dia kena senyum, insya-Allah. Barulah tepat huruf dia. Jadi huruf kaf pun macam tu juga. Iyyaka. Senyum tuan-tuan. Iyyaka na'budu. Jangan huruf ain tu na'budu. Macam huruf hamzah. Jangan tukar tuan-tuan. Kalau kita bertukar huruf ain dengan huruf hamzah, maka batal semuanya. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah, hebat ilmu Al-Quran tuan-tuan. Banyaknya ilmu yang kita kena belajar. Banyaknya ilmu yang mana kita tak tahu. Banyak lagi ilmu yang kita tak tahu, ya Allah. Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ilmu Allah Ta'ala ni sikit je yang kita belajar ni. Walaupun kita belajar banyak, sedangkan sikit sahaja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku dah bagikan kepada kamu ni, Allah Ta'ala kata, tidak lain tidak bukan melainkan sedikit sahaja ilmu. Kalau ilmu kita banyak sekalipun, kita jadi ulama sekalipun, ilmu kita masuk dalam lautan, dalam satu ni jari kita ni, ilmu kita seolah setitik kita jatuh ke dalam lautan tu, masuk dia. Ilmu kita tu masuk dalam laut tu. Tak nampak tu, seolah sedikit sahaja ilmu. Itulah ilmu kita, ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. So kita kena wajib kita belajar tuan-tuan. Iyyaka na'budu wa na'budu. Du. Huruf da dia kena sebut huruf du. Jangan sebut du. Jangan sebut du. Huruf di dengan huruf dal lain. Okey, beza huruf dal iaitu dia kena sebut da. Dadu. Bukan dadu. Ada beza. Ni beza huruf abjad dengan huruf hijaiyah. Huruf Al-Quran dengan huruf yang kita sebut A, B, C, D, E tu. Yang ni huruf alif, ba, ta, jim, ha, kha. Huruf dal yang kita sebut dal. Cuba tuan-tuan praktis. Dal. Bukan dal. Bukan D-A-D-U. Bukan dadu. Dia sebut jadi huruf D juga. Cuma dia jadi da. Dadu. Praktis tuan-tuan. Susah. Tapi kita kena serongkan sikit. Lidah kita. Dadu. Iyyaka na'budu. Bukan na'budu. Bukan na'budu. Na'budu tu apa? Budu-budu. Bukan budu yang kita makan tu. Bukan iyyaka na'budu. Kita kata, pakcik kita nak beli budu. Sebab tu cuba kita pergi tuan-tuan. Kita kata, pakcik kita buat mari
bagi kat saya budu, bagi saya budu semua tu. Budu. Pelik kan bunyi? Macam itulah huruf dal yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara sebutan dal. Iyyaka na'budu wa sama juga iya kena sa'du, tapi sa'du dengan nipis, dengan ringan, jangan kuat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas keluar angin. Huruf sin kan? Bukan huruf sa. Jangan nas. Jangan jadi huruf sa. Jangan bertukar tuan-tuan. Kalau bertukar huruf maka bahaya dalam sembahyang kita. Bahaya solat kita. Kenapa? Kerana salah dari segi bertukar huruf kita. Sedangkan kita sama ada kita teliti ataupun kita sedar ataupun kita tak sedar. Baik, huruf sin kena senyum tuan-tuan. Nasta'in. Baik, habis itu. InsyaAllah mudah-mudahan boleh ikut insyaAllah. Lepas ni praktis lagi insyaAllah. Ayat seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, huruf ihdinas sirah. Ramai juga yang sebut bukan bukan silap. Silap lah. Bukan tu. Dia nak Kenapa huruf ramai orang sebut ihdinas sirah. Dia sebut jadi huruf sedangkan huruf alif bawah jadi huruf dia sebut betul-betul. Ihdina. Huruf masuk dalam dada ataupun dengan pada dia kena masuk dalam dada ataupun pada pada tekak. Pada leher kita tekak ni masuk dia dada. Biar masuk dalam dada, bukan sebut daripada keluar angin dak. Bukan ihdinas sirat, salah. Ni huruf bulat. Okey, huruf bulat tuan-tuan. Baik, jangan bertukar okey, baik. Okey, baik. Ihdina. Dia jadi saya belajar ada dua kaedah tuan-tuan. Sama ada kita nak biar keluar bunyi huruf tu dalam dada ataupun biar ada beza dengan huruf itu saja. Jangan keluar angin. Okey, yang pertama saya buat huruf dia berbunyi maksud dia dalam dada. Okey, fis sudur. Apa dia? Okey. Bunyi dalam dada pun boleh. Itu. Syekh saya ajar. Tu guru saya belajar dengan guru saya, dia kata ada dua kaedah. Pertama sekali huruf kena masuk dalam dada. Ihdina, satu kaedah. Boleh buat, teruskan. Okey. Baik, yang kedua huruf di mulut saja. Tapi tidak ada beza dengan sama ada beza pada huruf Jadi biar ada beza dengan huruf jangan itu huruf salah. Salah tuan-tuan. Batal semaya kita tuan-tuan. Bahaya. Bukan main-main, ini penyakit. Satu penyakit untuk penyakit yang boleh membawa kepada batalnya semaya kita. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Taala memberi barakah kepada kita, hidayah kepada kita. Jadi huruf tuan-tuan, ada yang kedua iaitu kita baca dengan biasa saja. Ihdina. Tadi masuk dalam dada. Yang kedua jangan jangan ada beza, jangan keluar angin. Satu je. Kalau tuan-tuan keluar angin maka salah. Maka lari maksud dia. Dia tak jadi tunjukkan. Dia tak jadi maksud dia lain jadi. Maksud dia lain. Bertukar maksud maka batal sembahyang kita. Bertukar huruf batal sembahyang kita. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Huruf yang tu keluar maksud dia bezakan biar jangan ada jadi macam huruf Okey, baik. Huruf dia jadi dia kan ada ihdinas huruf sa tekan. Jangan jadi huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim.
Walaupun kita kata, oh betul dah kita baca. Betul dah tu Ustaz ihdinas sirat. Betul dah tu hamba baca. Betul dah saya baca. Betul dah. Sedangkan dia tidak, dia keliru, dia confused. Sedangkan dia sebut huruf sin. Berhati-hati tuan-tuan. Beringat tuan-tuan, kenapa? Kerana boleh melibatkan batalnya sembahyang kita, rosaknya sembahyang kita, kurangnya pahala kita. Huruf sad adalah tebal, lepas tu dia sabdu pula. Jangan lorak, jangan nak cepat, jangan nak cepat nak terkejar-kejar baca Quran, tidak, jangan. Ihdinas sirat, bukan ihdinas sirat. Itu ada, itu dipanggil qiraat. Qiraat ada. Ihdinas siratal mustaqim. Itu qiraat dia kata. Itu apa panggil? Apa nama ni? Qiraat. Dipanggil bacaan. Kaedah bacaan. Jadi kita baca mengikut al-Imam Hafsun. Imam Asim bin Hafsun. Imam Hafsun. Kita ikut Imam Hafsun kita. Baik. Huruf sad kena tebal, dan bagi tasydid tu kena bagi biar jadi dua. Seolah kita sebut dua huruf sad tuan-tuan. Ihdinas sirat, ra kena tebal. Ra baris atas kena tebal, ra baris depan kena tebal. Ra sadu tebal. Okey. Ihdinas siratal huruf ta. Semua tu huruf isti'la dia panggil. Dalam kaedah ilmu tajwid dia panggil huruf isti'la. Huruf tebal, huruf al-itbaq, huruf yang tebal, huruf yang kuat, huruf yang tinggi. Kenapa? Kerana huruf tu susah nak sebut. Jadi kena praktis tuan-tuan. Praktis dari sehari ke sehari. Dah praktis. InsyaAllah kita training. Mudah-mudahan Al-Quran ni kena training. Cuma malam ni saya nak bagi sebagai guideline saja. Saya nak kongsi kepada tuan-tuan cara sebutan yang saya belajar, yang Rasulullah ajar, yang Syekh Abdul Aziz Sya'ban, untuk guru saya itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dia di dalam kubur. Semoga Allah Ta'ala memberi semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada dia dalam kubur, memberi keberkatan kepada kubur, supaya Allah Ta'ala mencurahkan pahala yang tidak putus-putus kepadanya, kerana dia mengajar saya dan saya berkongsi kepada tuan-tuan. Ilmu yang saya belajar ni tuan-tuan dengan Syekh Abdul Aziz Sya'ban, dia dah meninggal, dia dah tua tuan-tuan. Dia umur dia dah tua, tapi dia meninggal. Dia menjadi ahli Al-Quran. Ahlul Quran ya, dia akan berada dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan para malaikat. Kerana dia orang hafiz dan dia mempelajari Al-Quran. Hafiz dan dia belajar Al-Quran. Qiraat 10 tu memang surah dengan kubra ada pada dia. Jadi tuan-tuan, pada malam ni insya-Allah saya sebarkan ilmu yang saya belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada kita, supaya tuan-tuan boleh baca Al-Quran dengan betul. Sebab kita belajar Al-Quran yang bersanad. Saya belajar ni tuan-tuan, saya belajar bersanad. Dapat sanad yang iaitu syahadah daripada almarhum apa nama, Syekh Al-Azim Al-Allamah Al-Abi, Syekh Abdul Azim Sya'ban Al-Masri. Jadi saya bagi apa nama ni sebagai umum, itu sanad umum saya bagi untuk surah Al-Fatihah. Untuk makluman tuan-tuan, saya belajar surah Al-Fatihah ni tuan-tuan. Bukan sehari semalaman macam saya buat macam ni. Bukan semalaman je saya dengar saja, tidak tuan-tuan. Saya belajar selama sebulan tuan-tuan untuk Al-Fatihah saja, untuk memperelokkan bacaan ayat suci Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, ambil masa tuan-tuan, rugi tuan-tuan. InsyaAllah saya akan sampaikan kepada tuan-tuan, saya sebarkan tuan-tuan, niat saya untuk membantu, untuk berkongsi ilmu yang saya belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi dan keberkatan, memberi kebahagiaan kepada kita, memberi keampunan kepada kita, memberi kekuatan kepada kita untuk kita belajar, supaya Allah Ta'ala menerima segala amalan yang kita saya sebarkan kepada tuan-tuan. Tuan terima tuan-tuan. Saya
saya kongsikan kepada tuan-tuan, saya ijazahkan kepada tuan-tuan daripada sanad saya, iaitu sanad sampai daripada kepada Syekh Syekh Abdul Ghani, iaitu patut kembali bermula daripada Syekh saya tu dengan saya, Syekh saya, patut Syekh Tok Guru kepada Syekh saya, patut Guru Tok Guru dia, last kali sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterima daripada minallahi azza wa jalla. InsyaAllah saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dalil ini. Bukan semata-mata saya belajar tuan-tuan, hanya untuk kita sebarkan ilmu, untuk kita sampai kepada semua orang. Saya bukan nak menunjuk tuan-tuan ilmu yang saya belajar pun ilmu. Kalau saya tidak guna ilmu saya, dan kalau saya tidak sebarkan ilmu saya, sampai ke mana ilmu saya, maka saya tak nak berdosa dengan Allah Subhanahu taala. Saya ingin mengajar ini atas asbab saya ingin pahala kepada saya, pahala yang sekiranya pahala ada di samping kita belajar ni, sekiranya ada pahala dan ada kebahagiaan, keberkatan, kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberkati hidup kita, supaya Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa kita, supaya Allah Ta'ala mendekatkan diri kepada benda-benda baik, supaya Allah Ta'ala menjadikan kita ahli Al-Quran, supaya Allah Ta'ala menyembuhkan segala penyakit yang ada pada kita, sama ada penyakit ahli keluarga kita, anak isteri kita yang sakit zahir ataupun sakit batin. Semoga Allah Ta'ala menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang ada pada tu, sama ada penyakit zahir atau penyakit batin. Lebih-lebih lagi supaya Allah Ta'ala asbab kita belajar Al-Quran pada malam ini, iaitu yang bersanad, yang sampai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala hancurkan, supaya Allah Ta'ala hapuskan, supaya Allah Ta'ala angkat segala bala dan malapetaka, wabak, penyakit COVID-19 daripada dunia kita, insya-Allah biiznillah ta'ala. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat yang berikutnya, ihdinas siratal huruf sin jangan bertukar dengan huruf sa, itu saja. Ihdinas siratal huruf ta jangan bertukar dengan huruf ta. Ihdinas siratal bukan huruf ta. Ihdinas siratal mustaqim. Salah. Jaga-jaga tuan-tuan. Yang betul huruf ta, senyum sikit. Dia huruf yang ringan. Bukan huruf tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf qaf jangan bertukar dengan huruf kaf. Mustaqim. Mustaqim. Jangan mustaqim. Dia ada tangga, dia ada gigi dia. Siratal ladzina an'am. Jangan siratal lazi atau zat ba. Maka salah kalau kita baca macam tu dalam sembahyang, maka batal sembahyang kita. Rosak pahala ibadat solat kita. Jadi tuan-tuan jaga-jaga. Siratal ladzina an'am. Yang ni saya ajar kaedah kepada anak murid saya ataupun kepada siapa-siapa yang member saya, kepada kawan-kawan saya ajar macam mana cara nak sebut an'am. Dia sama ada dia sebut mula dia siratal ladzina kita naikkan kepala kita, naikkan lidah kita ke langit. Siratal ladzina lepas tu kita turun. Siratal ladzina an'am. Kepala kita bergerak macam tu untuk kita mempraktikkan supaya kita dapat sebut dengan betul huruf nun dengan huruf ain. Itu cara sebutan dia. Jadi bukan kita sebut siratal ladzina an'am. Huruf nun dia jadi hidup dah. Kita bagi baris kepada kita, maka salah tuan-tuan. Salah baris, salah makna. Bertukar makna, maka rosak semaya kita. Bila rosak semaya kita, rosak pahala kita, maka boleh mendatangkan batalnya semaya kita. Tak jadi semaya kita. Masya Allah. Na'udzubillah. Sia-sia kita semaya tuan-tuan. Bukan main-main tuan-tuan. Tahsinul Fatihah ni, surah Fatihah bukan main-main. Baik. Suratal ladzina an'am.
Tu kaedah untuk nak mempraktis. Kalau kita dah boleh, dah tak payahlah. Tak payahlah hangguk kepala tu, bawa hangguk pergi tepi, pergi kanan. Tak payah. Kerana kita nak untuk mempraktis saja supaya kita dapat sebutan yang betul pada huruf nun. Nun sukun dengan huruf ain. Lain tu tuan-tuan, huruf alif dengan huruf ain. Jangan bertukar. Jangan hidupkan dia. Siratal ladzina an'am. Na'an'am. Sekejap saja. Na'an'am. Huruf alif mula-mula, lepas tu huruf ain. Tapi huruf alif dengan huruf ain dia pada makharij huruf tempat yang sama. Tapi dia beza huruf dia. Huruf ain dia dalam sikit. Huruf alif dia di luar sikit. Siratal ladzina an'am. Siratal ladzina an'amta huruf ain, cara masuk huruf ain macam tu. Bukan siratal ladzina an'amta seolah-olah macam kita sebut huruf ain jadi dua. Maka salah bacaan kita. Rosak pahala kita. Jaga-jaga tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan dengan cara kita sebutan huruf ni. Baca surah Fatihah. Kenapa saya bersemangat? Kenapa saya suka untuk nak menceritakan, mengkongsikan dengan cara saya menjelaskan dengan begitu semangat, begitu tegas. Kenapa? Kerana dia boleh menyebabkan semaya kita tidak sah. Semaya kita batal tuan-tuan. Sia-sia. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Maka sia-sia, rugilah kita sembahyang tuan-tuan selama 40 tahun, 50 tahun, tapi Allah tidak terima. Kenapa? Kerana kita baca Al-Fatihah tak betul. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Huruf ya kena mai sikit. Kenapa? Kena lembutkan sikit, dia sama jadi huruf ma'lin tuan-tuan. Huruf ma'lin. An'amta 'alaihim. Ta'alaihim. Ghairil. Lembutkan dia, senyumkan dia. Jadi terus. Ghairil. Bukan re. Bukan re tuan-tuan. Bukan ghairil ma'du. Allah. Sedap dah baca dah. Rasa sedap dah tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu berlagu dengan cara baca yang berlagu tapi sebutan tidak betul. Jaga-jaga tuan-tuan. Ghairil alif lam qamariyah. Baik. Ghairil alif lam qamariyah. Maksud dia ghairil macam tu sebut tadi. Ghairil maghdu. Huruf ghain ni ramai tuan-tuan. Huruf ghain ni memang susah. Saya belajar pun susah tuan-tuan. Saya tak laki, masya-Allah. Ramai di antara anak murid syekh saya baca dengan huruf ghain ni dengan begitu susah, payah nak sebut huruf ghain ni tuan-tuan. Jadi kita boleh sebut dengan betul. Maksud dia jangan bagi qalqalah kepada huruf ghain. Jangan baca dengan qalqalah. Maksudnya qalqalah macam ni. Ghairil magha bunyi kata magha seolah dia seolah dia hidup. Seolah huruf ghain baris atas. Salah tuan-tuan. Jaga. Ghairil kita naik. Pergi cepat. Lepas tu kita tahan sekejap. Ghairil maghdu bu. Ni. Cara sebut huruf dha biar ada ni. Sama ada kiri, sama ada kanan, sama ada tengah. Tapi untuk belah kanan apa nama ni
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu khalifah yang kedua saja boleh sebut belah ni dengan tepat. Tapi orang lain boleh sebut. Tuan-tuan boleh sebutlah. Bila saya bagi kongsi kepada tuan-tuan, tuan-tuan sebut. Itu cara sebutan betul. Belajar tuan-tuan, belajar. Cara praktis macam mana sebut. Huruf dha, bukan huruf dha jadi huruf dal. Ghairil maghdu gitu. Ghairil maghdu. Tak say. Dia nak ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik tuan-tuan. Tadi kita mula dalam 9:30, 9:40. Jadi habis dalam 10:40. Itu kalau sekiranya tu sekadar ringkas tu, secara ringkas. Tapi lama sikit tuan-tuan, maaflah, sebab saya nak bagi tahu satu persatu, sikit-sikit sahaja secara ringkas sebutan. Saya bagi tahu tu, saya kongsi tu berkaitan dengan sebutan huruf. Jangan bertukar huruf, pertama sekali. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi untuk akhirnya tuan-tuan, terima kasih kepada yang sudi menonton, iaitu insya-Allah share tuan-tuan supaya semua supaya orang lain di luar sana dapat baca Al-Quran, dapat tahu macam mana cara sebutan yang betul yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk akhirnya surah kita, kenapa saya mengambil surah Al-Fatihah? Malam ni saya ambil surah Al-Fatihah, surah yang penting. Kenapa tak ambil surah Yasin? Kenapa Ustaz tak ambil surah An-Nas? Kenapa Ustaz tak ambil surah An-Naba? Kenapa Ustaz tak ambil surah Ad-Duha? Kenapa Ustaz tak ambil surah Luqman? Kenapa Ustaz tak ambil surah Sejadah? Kenapa tuan-tuan? Kerana saya ambil surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah pembukaan maksudnya. Dan Al-Fatihah ini adalah merupakan surah yang mana kita baca setiap kali dalam solat. Itu penting tuan-tuan. Kalau kita baca tiap-tiap hari dalam solat, setiap kali kita sembahyang kita baca, tapi kita baca tanpa baca ikut dah, baca dengan huruf, bertukar huruf, tak tahu huruf macam mana, baris macam mana, dengan tajwidnya tak tahu, dengan panjangnya, dengan pendeknya. Ya Allah. Jadi mudah-mudahan asbab pada malam ni, jadi mudah-mudahan asbab kita belajar pada malam ni, kita bertalaki ataupun kita bersiaran untuk malam ni, untuk sama-sama kita berkongsi macam mana cara untuk kita memperelokkan bacaan surah Al-Fatihah, bacaan pada huruf yang ada dalam surah Al-Fatihah, iaitu dia pertama sekali tuan-tuan, baca jangan silap huruf, jangan bertukar huruf. Pertama sekali, kalau kita nak suruh betul baca Al-Fatihah, nak suruh semaya kita rasa sedap, nak suruh semaya kita rasa sukanya, lepas ni nak rasa nak semaya, lepas ni rasa nak semaya, duduk sekejap, lama lagi kau nak semaya, duduk sekejap kita semaya sunat, duduk sekejap kita semaya sunat, duduk sekejap kita semaya sunat. Kerana apa mereka yang suka semaya, gemar kerana mereka mempelajari, mereka belajar sebelum mereka semaya. Mereka bukan semaya saja, mereka belajar semaya, mereka belajar macam mana semaya, mereka belajar macam mana cara sebutan huruf itu dengan betul. Pertama sekali, jangan bertukar huruf. Yang pertama sekali, yang terakhir sekalinya, kesimpulannya, kalau kita nak baca Al-Fatihah, kita kena jaga pertama sekali, jangan bertukar huruf. Jangan bertukar huruf. Okey, yang kedua, jangan bertukar baris. Yang kedua, jangan bertukar baris. Yang ketiga, kita baca biar keluar suara Al-Fatihah. Baca dengan keluar suara. Jangan kita baca senyap. Jangan kita baca gerak mulut. Jangan kita baca dalam hati. Dan jangan kita baca bunyi jangan bunyi besi. Dia ada empat lebih kurang kaedah ataupun cara-cara, ciri-ciri bacaan surah Al-Fatihah, yang mana baca surah Al-Fatihah dalam keadaan empat perkara ni, maka batal sembahyang dia tuan-tuan. Tak sah sembahyang dia. Rosak Al-Fatihah dia.
bila rosak Al-Fatihah, bila rosak semaya, maka bila tak jadi semaya, maka tak dapat pahala lah tuan-tuan. Jadi sia-sia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi alhamdulillah cukuplah untuk sekadar pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya, iaitu mudah-mudahan mendapat manfaat kita, untuk saya, untuk mempraktikkan dan untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita, untuk diri saya sendiri, dan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat, adik kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, yang memandang, yang bersiaran, yang bersama-sama pada malam ini. Akhir kalam, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.